authorities in America are getting blamed for not doing anything. So itulah apa yang kita tidak boleh terima di sini. Dan saya nak beri contoh, tetapi yang penting yang terbaik, kita tak akan sampai kepada keadaan tersebut. Betul atau tidak? Kerana kita akan terus buat kerja kita di bawah pimpinan atau bangga saya di sini dan juga di bagian sebelah raya. Itu penting. You must understand, we work together as a family. Now, look at what is happening here. When the chaos happens, when the crisis is in front of you, when you cannot open your door, get out because the snow is so thick, then everybody blames each other. That is what will happen. We will never allow that to happen here in UK. I will make sure that we will continue in our good work. Kerja baik kita lagi perlu kita teruskan. Saya tidak mau berucap terlalu lama. Cuma ingin saya nyatakan seperti mana saya selalu nyatakan dalam krisis iklim, in this climate crisis that is plundering us, we must be more steadfast. Kita perlu berdiri lebih tegak dalam memerangi krisis iklim. Beberapa perkara yang sudah pun dibuat kerajaan negeri melalui Majlis Bandaraya perlu kita teruskan. Seperti penanaman pokok sudah pun kita capai 441,000. Saya difahamkan bahawasanya pihak Majlis Bandaraya sudah pun ada perancangan untuk lebih. Saya harap ini dapat dipercepatkan, dipergiatkan. Ini begitu penting. Jangan kita ambil rendah. Boleh, tidak boleh. Apabila dia sampai, dan kita nak buat tak cukup masalah. Kita perlu buat sekarang. Dan kita lah, bila dapat kita lah yang perlu buat itu. Apabila saya sebut tentang krisis iklim yang begitu penting pada pagi ini, apabila saya berada di sini untuk memberi pengiktirafan bagi pihak kerajaan negeri kepada semua 397 biro-biro kita daripada surat atas di NDPP. Begitu penting. Kerana apabila ini masa tidak boleh buka. Pagi tadi saya ada di Sungai Pinang dengan setiap usaha Majlis Bandaraya. Kerana kita lihat di Malaysia, bukan sahaja di dunia, Malaysia juga baru-baru ini kita lihat kelihatan pada satu tahap hampir 80,000 ditempatkan di tempat duduk sementara. Dan kita syukur setakat semalam mereka semua telah pindah balik. Itu yang kita lihat daripada mereka. Tetapi itu boleh berlaku. Dan yang seterus-terusnya berlaku di Filipina 2017. Apabila kita ada banjir besar, don't forget, Mother Nature cannot fight with Mother Nature. So all we can do is be prepared. Cuma yang kita boleh buat adalah siap-siap. Dan apabila saya nyatakan ini, yang terpenting adalah kita begitu bersyukur kita punya barisan hadapan, baju kuning, baju hijau, pengerak kuasa kita satu tepukan kepada mereka. Changing all our street lamps to LED, we have already reached 61,000 almost. I'm happy to know we have also seen solar panels being installed in our council facilities. Kita juga telah lihat panel-panel solar dipasang di kemudahan majlis-majlis kita di sini dan juga di seberang. Di sini saya difahamkan ada 5. Yang pertama adalah di Cawasa. Yang kedua adalah bangunan penguasa dan pusat kawalan kita di Jalan Timur. Mengapa kita boleh
lihat kepada satu keadaan positif di Pulau Pinang kerana kita ada banyak perancangan. Dari segi apabila saya lihat kepada banjir, kita telah pun ada pelbagai projek yang merangkumi kos hampir ratusan juta ringgit. We have many projects to look at flood mitigation throughout the 5 districts in Penang, on the island and also here in Seberang. Dan kita akan teruskan dengan itu. Semalam saya telah pun nyatakan kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang untuk teruskan pada tahun depan usaha mereka. Di situ kita ada 86 projek pada 82 juta ringgit yang telah pun kita selesai dan akan diteruskan. Di sini saya pasti Dato' Azhar ada juga dalam perangkaan dan perancangan kita agar lebih projek mitigasi banjir kita lihat kepada. Dan apabila saya nyatakan kita buat tahun depan dan usaha ini teruskan tahun depan, jangan kita leka kerana tahun depan adalah besok. Understand that kerja kita akan teruskan dalam beberapa jam. Dan kita perlu faham itu. Itu yang terpenting. Dan saya gembira apabila pada pagi ini saya lihat apabila Datuk menyatakan tadi banyak anugerah dan pencapaian di pihak Majlis Bandaraya Seberang Perai. Of course, saya selalu datang ke Majlis Bandaraya Seberang Perai dan saya selalu kagum dengan pencapaian-pencapaian tersebut. Tadi Datuk Bandar telah pun nyatakan daripada peringkat antarabangsa, daripada peringkat negara kebangsaan dan juga peringkat negeri. Banyak saya tidak mau ulanginya, Datuk Bandar telah pun nyatakan secara terperinci tadi. Tetapi yang penting apabila kita capai tersebut, saya selalu nyatakan dan perlu saya ulangi pada tahun 22 kerana beberapa jam kita akan masuk 23. So dalam 23, apa yang saya hendak lihat adalah pencapaian-pencapaian itu dikekalkan dan kita dapat lebih pencapaian. Itu yang saya hendak. Saya juga begitu gembira untuk nyatakan sebagai exco selain daripada perumahan juga sebab of course today kerajaan tempatan dan perancangan bandar dan desa, kita juga ada inisiatif kita selain daripada satu negeri hijau. That's why I spoke about bagaimana kita nak perangi krisis iklim kita. Kita juga perlu dari segi visi Pulau Pinang yang mempunyai matlamat untuk jadi satu negeri hijau, juga kita hendak jadi satu negeri pintar. Dan gembira saya nyatakan bahawasanya di bahagian Majlis Bandaraya Seberang Perai juga usaha ini kita telah terajui. Thank you very much to Dato' Bandar, di mana selain daripada pelbagai inisiatif pintar untuk makluman semua, kita sudah pun capai 108 di seluruh negeri Pulau Pinang sekarang, di mana sudah pun dilaksanakan, sedang dalam proses dan ada dalam perancangan. We have 108. Kita negeri yang mempunyai paling banyak inisiatif pintar di Malaysia. Satu tepukan pada kerajaan negeri Pulau Pinang. Bukan senang. Tetapi itu adalah hasrat kita dan kita akan teruskan, dan saya gembira nyatakan antara lain daripada banyak inisiatif tersebut, kita ada pelbagai proses seperti I think Seberang Perai menerajui, if I can say, Datuk, dari segi mengadakan transaksi tanpa tunai di semua pejabat kita, di mana I think you were the first here in Seberang, several years now, dan saya harap itu dapat kita teruskan. Sekarang kita sudah pun ada di bahagian perumahan, for information, di seluruh negeri Pulau Pinang, di bahagian pulau dan juga seberang. Apabila kita kutip untuk skim-skim perumahan awam, kutip sewa ataupun penyelenggaraan, 100% adalah
tanpa tunai. So kita sudah mencekup teknologi baru. Itu yang penting. Kita perlu terus dan marah ke hadapan dengan teknologi yang ada. Dan kita perlu pakai dia dan laksanakan dia dalam semua agenda kita. That is perumahan. Now we look at agensi-agensi kerajaan. Kita ada 23 agensi kerajaan di negeri Pulau Pinang. Daripada 23 itu, kita sudah capai 72% tanpa tunai. Dan kita harap dalam masa yang terdekat, ia juga akan sampai kepada 100%. Banyak yang lain. Saya boleh sebut tentang LED yang kita telah pun di seluruh negeri Pulau Pinang pasang untuk memerangi krisis iklim kita. Ini perlu. Ini adalah inisiatif pintar yang kita guna untuk perang itu. Kita sudah pun sampai hampir 62,000 yang telah pun dipasang semula. Semua lampu-lampu di jalan raya kita. Dan juga saya gembira semalam di Pulau Pinang, di bahagian pulau, untuk melihat bagaimana MBPP di situ telah pun memasang sistem-sistem solar di dalam bangunan-bangunan dan kemudahan mereka. Dan gembira saya nyatakan MBSP juga dalam hala tuju itu. Dan saya ada berita yang baik untuk saya ulangi. Thank you very much, Dato', kerana kita lihat ada 4 bangunan milik MBSP yang telah pun kita pasang dengan sistem panel solar itu, iaitu pejabat MBSP kita di Jalan Betik, BM, Kompleks Sukan Jalan Betik juga di BM, Kompleks Sukan Bertam di Kepala Batas, dan tempat letak kereta kaki tangan MBSP. So we must continue with this. And I have said, we want to ensure all our government facilities will become completely green. And that's the reason why I'm here to remind everyone.